Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izis Raib bin Izzuddin Shah. Jadi untuk topik hari ini saya mahu menceritakan tentang teknologi kecerdasan buatan. Jadi teknologi kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai Artificial Intelligence iaitu AI amat popular ketika ini. Ia berpotensi besar dalam mengautomasikan operasi dan kerja yang sifatnya berulang-ulang. Penggunaan teknologi AI amat penting dalam menyelesaikan kerja-kerja kompleks bagi menjimatkan masa dan tenaga manusia. Jadi, apa itu teknologi kecerdasan buatan? Teknologi kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu benda mempunyai kepintaran seperti manusia. Antara cabang penting dalam AI ialah pembelajaran mesin, iaitu machine learning, iaitu keupayaan mesin yang mampu belajar untuk menjadi pintar. Secara konsepnya, mesin yang bakal diajar manusia perlu dilengkapkan dengan maklumat yang banyak untuk menjadikannya lebih pintar berbanding mesin-mesin lain. Dengan kata lain, mesin akan dilengkapkan dengan ribuan percubaan untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Di sepanjang proses ini, mesin tersebut akan memahami dan mempelajari konsep untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sebagai contoh, mesin deposit wang yang banyak digunakan untuk memasukkan wang ke akaun bank sebelum ini hanya mampu mengesan wang pada jumlah tertentu. Dengan kecanggihan teknologi terkini, mesin tersebut kini boleh mengesan ketulinan wang yang dimasukkan selepas melalui beberapa fasa tunjuk ajar yang dibuat pembangun mesin berkenaan. Jadi kenapa ia penting untuk kita sekarang? Pembelajaran mesin sangat penting dalam melengkapkan kehidupan manusia pada zaman moden bagi membolehkan kita untuk terus berdaya saing dalam era ekonomi digital. Menurut fellow kanan Google yang mengetuai pasukan Google AI iaitu Jeff Dean, kecerdasan buatan menjadi alat penting dalam memanfaatkan kehidupan manusia. Dia pernah berkata, Google memperkenalkan prinsip AI dalam membentuk piagam bagi membimbing pembangunan dan penggunaan AI dalam penyelidikan dan aplikasi perkhidmatan kami. Terdapat beberapa kepentingan AI, antaranya adalah menyimpan informasi dan data tanpa batas. Kelebihan teknologi AI ini adalah mampu menyimpan informasi dan data yang dimuat naik atau ditetap di dalamnya pada jumlah data yang cukup besar. Malah, ia mampu mengatur cara dengan sendirinya berkaitan kesesuaian data dan informasi yang ingin dimuat naik. Seterusnya adalah pantas dan cekap. Teknologi AI amat pantas dalam melakukan sebarang pekerjaan dan paling menarik, walaupun dilakukan secara pantas, tapi dari segi kecekapan teknologi ini mengendalikan sesuatu amat menakjubkan. Ia juga mampu mengalahkan kemampuan otak manusia dalam menyelesaikan masalah seperti contoh masalah matematik. Yang ketiga ialah ianya tidak berubah atau cara teknologi AI tidak akan berubah tanpa keperluan dan ianya bersifat permanen dalam atur cara. Jika ia telah diatur cara sebagai AI, maka ia akan dikekal selamanya sebagai AI dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berlaku dengan sendirinya. Yang keempat adalah menyalin dan memindahkan, atau dalam bahasa yang kita lagi biasa adalah copy and paste. Jadi ia mampu untuk menyalin data dari sebuah komputer dan memindahkan data tersebut ke komputer lain dengan kepantasan yang luar biasa, seperti perkara tersebut dapat dilakukan tanpa perlu pengawasan dari manusia. Penggunaannya juga tiada batas. Jika teknologi AI ini diaplikasikan ke dalam sebuah mesin tersebut mampu menjalankan tugasnya tanpa perlu berhenti dan mampu terus mengulangi tugasannya sehingga diarahkan untuk berhenti. Jadi bagaimana teknologi pembelajaran mesin membantu manusia? Jadi menerusi program AI untuk kebaikan sosial, Google telah memfokuskan kepada dua perkara meliputi, iaitu yang pertama adalah kajian dan kejuruteraan. Banyak kajian dibuat bagi mengenal pasti bagaimana teknologi pembelajaran mesin boleh membantu memberi impak positif kepada nilai kemanusiaan, kehidupan sosial dan juga isu alam sekitar. Contohnya proses kenal pasti kanser paru-paru, projek bioakustik dan juga projek Euphonia, iaitu bagi membantu mereka yang mengalami kesukaran berkomunikasi untuk bercakap. Yang kedua adalah galakan untuk menyelesaikan masalah. Galakan menerusi penggunaan aplikasi sistem terbuka, TensorFlow, serta latihan bagi membantu menyelesaikan masalah sosial dan organisasi. Biasanya ia telah berjaya menyelesaikan beberapa cabaran sosial seperti di bidang pertanian dan juga pemuliharaan dokumen bersejarah. Akhir kata, AI adalah
teknologi yang masih dikaji dan dikembangkan kemampuannya. AI yang ada masa kini hanya sebahagian sahaja dari kemampuan sebenar AI. Bahkan ada yang mengatakan teknologi AI akan digunakan pada robot agar boleh menentukan pergerakan dengan sendirinya tanpa perlu dikawal. Kesan tersembunyi AI adalah ia membuatkan kita percaya bahawa kita tidak lebih daripada mesin tanpa jiwa, walaupun dengan semua pemikiran, penglihatan dan penjelian kita. Umat Islam harus bertanya bagaimana ini merumitkan kisah-kisah penting dalam Al-Quran yang diajarkan kepada kanak-kanak, seperti ketika Nabi Ibrahim AS bertanya kepada umatnya apa yang mereka sembah. Apabila kaumnya menjawab bahawa mereka menyembah berhala dan tetap menyembah berhala, Ibrahim AS mencabar mereka dengan bertanya, adakah mereka mendengar kamu apabila kamu menyuruh kepada mereka, atau adakah kamu baik atau mudarat? Hari ini, orang ramai yang sentiasa berada di hadapan pengganti pintar mereka yang seolah-olah mendengar apabila dipanggil, dan algoritma AI boleh mendorong orang ke arah positif atau negatif. Ringkasnya, umat Islam perlu berfikir dengan lebih teliti tentang cara mereka menggunakan peranti berkuasa AI baharu dalam kehidupan seharian dan bagaimana mereka mungkin merumitkan ajaran Islam dalam minda generasi akan datang. Sekian sahaja topik pada hari ini daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.